أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita kesempatan dan kekuatan pada pagi ini untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan semoga daripada ayat-ayat itu menjadi penawar bagi kita semua dan terutama bagi hati kita dan membawa keberkatan yang besar dan banyak kepada kita dan ahli keluarga kita. Yang mana Al-Quran juga antara sumber penyembuh dan penawar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan daripada ayat-ayat Al-Quran itu yang menjadi penyembuh dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan yang masih ada pada pagi ini, insya-Allah kita kongsikan sedikit berkaitan dengan kelebihan dan fadilat dan keistimewaan ayat-ayat ataupun surah-surah daripada Al-Quranul Karim, yang mana telah kita telusuri pada pertemuan-pertemuan yang lalu, beberapa kelebihan serta fadilat dan keistimewaan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi kesinambungan daripada itu kita lihat sedikit kelebihan dan fadilat dan keistimewaan bagi surah selepas daripada Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah. Yang mana surah Al-Baqarah ini, antara keistimewaan surah Al-Baqarah ini yang mana surah ini merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang mengandungi sebanyak 286 ayat Al-Quran. Dan surah ini antara keistimewaan surah ini yang boleh kita lihat kaitan yang sangat rapat dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fatihah. Iaitu surah Al-Fatihah sebagaimana yang telah kita baca di dalam hadis, yang mana Nabi SAW bersabda, wal Quranul Azim allazi u'titu. Surah Al-Fatihah, kata Nabi, merupakan surah yang teragung di dalam Al-Quran yang hanya diberikan kepada aku, tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi atau Rasul di dalam mana-mana kitab sebelum daripada Al-Quran. Dan manakala surah Al-Baqarah pula merupakan surah yang agung sekalipun bukan yang teragung berbanding Al-Fatihah, namun surah Al-Baqarah adalah merupakan surah yang mengandungi satu ayat yang teragung di antara kesemua 6,236 ayat Al-Quran, iaitu yang dikenali sebagai ayat kursi, yang dimulakan dengan firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi itu kita lihat kaitan yang sangat rapat antara kedua surah ini di pembukaan Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang teragung dan surah Al-Baqarah yang merupakan surah yang mengandungi ayat yang teragung di antara kesemua ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah ini juga ada diceritakan beberapa kelebihan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana sahabat ini menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, baginda bersabda di dalam hadis tersebut, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ataupun awal lagi hadis itu, bahagian pertama sebelum itu Nabi bersabda lagi, la taj'alu buyutakum maqabir. Awal hadis tu Nabi bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti tanah perkuburan.
Lalu barulah baginda bersabda, inna syaitan yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi bersabda selepas itu sesungguhnya syaitan menjauhkan diri, melarikan diri daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi kita tengok hadis ini yang terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama yang mana Nabi bersabda mafhumnya, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Lalu bahagian kedua barulah Nabi bersabda mafhumnya, sesungguhnya syaitan melarikan diri daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi kita tengok pertama sekali bahagian awal hadis ini, bila mana Nabi mengingatkan agar jangan seseorang itu menjadikan rumahnya seperti kubur. La taj'alu buyutakum maqabir. Jadi apa maksud di sebalik larangan jangan jadikan rumah seperti kubur? Adakah maksudnya jangan renovate rumah kita bentuk macam kubur? Rasa tak ada orang buat kot. Jadi sudah tentu bukan itu maksudnya. Jadi kita nak faham apa maksud larangan jadikan rumah seperti kubur ni apa benda. Jadi kita kena buat perbandingan terlebih dahulu antara rumah dengan kubur. Sebab Nabi kata seperti, jangan jadikan rumah seperti kubur. Jadi mesti ada perbandingan antara rumah dengan kubur, perbandingan dari segi persamaan dan juga perbezaan. Apa persamaan rumah dengan kubur dan apa pula perbezaan rumah dengan kubur? Okay, jadi kita tengok pertama sekali persamaan rumah dengan kubur. Apa persamaan dia? Kita tengok pertama sekali rumah ni tempat apa? Rumah ni secara umum kita kata tempat tinggal lah. Biasa orang kalau dia kerja atau hatta dia pergi bercuti ke apa benda, akhirnya dia habis kerja atau dia habis bercuti atau dia habis outstation ke apa, akhirnya balik ke mana? Balik ke rumah. Jadi rumah tu adalah tempat tinggal. Dan kubur pula adalah tempat apa? Kubur adalah tempat apa? Pun tempat tinggal juga. Kubur bukan tempat berkelah. Kubur bukan tempat piknik. Tak ada orang dia kata, ustaz, musim cuti sekolah ni semua tempat peranginan, tempat pelancongan semua penuh. Nak bercuti kat mana ni? Saya kata pergi bercuti kat kubur lah, tak ada orang kat sana. Sesuai kat situ. Tak ada orang kacau. Kalau kacau pun makhluk yang halus-halus yang tak buat kita sakit hati. Jadi tak, kubur pun adalah tempat tinggal, bukan tempat peranginan, bukan tempat pelancongan. Tak ada orang nak pergi melancong kat sana. Jadi sebagaimana rumah itu tempat tinggal, kubur juga adalah tempat tinggal. Cuma beza dia apa pula? Kita dah nampak persamaan, dah tengok persamaan dua-dua ni tempat tinggal. Beza dia apa? Beza dia, rumah ni tempat tinggal siapa, dan kubur ni pula tempat tinggal siapa? Beza dia. Ada orang kata rumah ni tempat tinggal orang lah, manusia. Saya tanya, dah tu kubur tempat tinggal siapa? Gorila tu? Tak. Dia kata kubur ni tempat tinggal jin lah. Jadi jin dengar pun garuk kepala. Aku tinggal kat kubur buat apa? Jin, setan pun dia pun ada rumah dia, ada mahligai dia, ada istana dia, siapa duduk tinggal kat kubur tu. Jadi sebenarnya rumah tu dia tempat tinggal orang hidup, dan kubur pula tempat tinggal orang mati, orang meninggal dunia. Jadi tu persamaan dan perbezaan antara rumah dengan kubur. Rumah tempat tinggal orang hidup, kubur pula tempat tinggal orang mati. Jadi kita tengok, kita balik pada hadis ni setelah kita nampak perbandingan rumah dengan kubur ni, bila Nabi bersabda la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Makna dia apa? Okey, kita tahu rumah tempat tinggal orang hidup, kubur tempat tinggal orang mati. Maknanya Nabi nak kata jangan biar rumah kamu yang merupakan tempat tinggal orang hidup tu jadi tempat tinggal orang mati. Sebab kubur adalah tempat tinggal orang mati. Jadi bila Nabi kata jangan jadikan rumah seperti kubur,
Maknanya jangan biarkan rumah yang merupakan tempat tinggal orang hidup tu jadi tempat tinggal orang mati seperti kubur. Jadi maksudnya Nabi nak beritahu kepada kita supaya pastikan setiap penghuni rumah kita adalah orang hidup. Jangan biar ada orang mati duduk kat rumah kita. Tapi pelik juga. Memanglah semua orang kalau siapa-siapa yang dah mati, memanglah dia pergi hantar kat kubur. Biasanya kita tak jumpa lah orang tu kalau dia sayang macam mana pun ahli keluarga dia tu. Kalau dah meninggal dulu dia simpan dalam peti ais rumah dia kot. Simpan dalam periuk kukuh kot. Simpan dalam rice cooker tak muat kot. Dia takkan simpan lah kat rumah dia. Dia akan dah meninggal, sayang macam mana pun akhirnya akan hantar juga ke kubur lah. Dah kubur tu tempat tinggal orang yang meninggal dan rumah tu tempat tinggal orang hidup. Jadi kalau dah memang tak ada orang buat pun simpan orang mati kat rumah dia. Dia pasti akan hantar ke kubur. Kalau tak ada orang buat pun, kenapa Nabi larang? Jangan jadikan rumah seperti kubur. Jangan biar ada orang mati duduk kat rumah kamu. Tak ada siapa buat. Semua orang akan hantar orang mati pergi ke kubur. Tak ada siapa simpan kat rumah. Sebab Nabi larang di sini bukan larangan makna literal. Bukan maksud Nabi larang kita simpan orang yang mati meninggal dunia kat rumah. Bukan itu yang dimaksudkan sebab tak ada orang buat pun. Tapi yang dimaksudkan adalah jangan biarkan ada orang yang tinggal di rumah kita itu yang mati jiwa dia. Yang dimaksudkan hidup dengan mati di sini adalah orang yang hidup atau mati jiwa dia, hati dia. Bukan yang hidup badan atau mati badan dia. Tak. Sebab kalau dah mati, tak ada roh, dah meninggal dunia, automatik orang tahu, yang kata orang Islam. Orang bukan Islam pun tahu nak hantar orang mati itu dekat kubur. Tapi yang Nabi maksudkan di sini, jangan biar ada orang mati duduk kat rumah kamu. Maknanya jangan biar ada penghuni rumah kita yang mati jiwa, yang mati hati dia. Pastikan semua yang duduk kat rumah kita adalah orang yang hidup jiwa dan hati dia. Bukan sekadar orang tu dia hidup badan dia, tubuh dia, dia makan, dia minum, dia berjalan, dia bercakap, dia buat aktiviti, dia buat semua benda. Badan hidup tapi jiwa dia mati. Jangan. Sebab orang yang jiwa dia mati ni, dia akan berisiko mengubah suasana rumah kita menjadi macam kubur. Kubur ni kita tahu apa? Kalau kat rumah, kita tahulah macam ada suasana dia, ada ketenangan dia, ada keberkatan dia, ada inilah dia pun hidup. Nampak suasana tu hidup. Kalau kat kubur, pernah ke lalu kat kubur, nampak rancak, aku lalu kat kubur tadi, rancak aku dengar orang berborak-borak. Kita duk pandang dia semacam, kau ni macam ada tanda nak mati cepat. Jadi mana kubur kan dia suram, sunyi, kita lalu pun seram, kan. Lagi kalau waktu malam, kalau nak kata seram maknanya lah suasana dia tak sama lah. Jadi orang yang kalau di dalam rumah dia ada penghuni rumah yang hati dia mati, jiwa dia sudah tidak hidup, maka dia berisiko menyebabkan rumah itu menjadi seperti kubur. Cuma persoalan dia, apa petanda? Apa petanda orang tu, orang yang jiwa dia hidup dan orang tu, orang jiwa dia mati? Dan macam mana kalau orang tu jiwa dia, hati dia mati atau nazak tak mati betul-betul lagi, sikit lagi nak mati? Ada tak cara nak selamatkan daripada hati yang telah mati atau hatta hati yang dah mati boleh dihidupkan semula? Ada cara ke? Jadi pertama sekali petanda orang tu orang yang hidup jiwa dia atau mati jiwa dia. Petandanya adalah kalau di dalam hati jiwa dia ada Al-Quran, maka dia orang yang hidup jiwanya. Kalau orang itu hatinya kosong, kering, kuntang daripada Al-Quran, maka dia orang yang mati jiwa dia. Jadi sebab itu kita lihat nanti sebelum kita masuk pada bahagian kedua hadis ni,
Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nabi bersabda mafhumnya sesungguhnya orang yang di dalam jiwa dia tidak ada sedikit pun daripada Al-Quran, dan dia tak suka baca Quran, ayat Quran pun sikit pun tak ada hafal, dan langsung tak suka hayati Al-Quran, tadabbur Quran. Nabi kata orang yang dalam jiwa dia tidak ada sedikit pun daripada Al-Quran, jiwanya seperti rumah yang usang, kal baitil kharib, seperti rumah yang usang. Bila kita dengar perkataan rumah yang usang ni, Nabi umpamakan jiwa yang kosong daripada Quran macam rumah yang usang. Rumah usang ni bukan rumah musang, rumah usang. Rumah usang ni macam mana? Rumah yang orang dah tinggal lama, lepas tu lalang dan naik, rumput pun dah, lepas tu tingkap dah pecah, pintu pun dah tercabut, apa semua, orang tak tinggal dah. Bukan dari dekat, dari jauh tengok pun seram. Lagi seram daripada kubur. Ahli kubur pun tak berani pergi kat rumah tu. Jadi rumah yang macam ni, yang orang dah lama tinggal, dah roboh-roboh macam tu, tercabut sana tercabut sini, agak-agaknya bila orang dah tinggal lama rumah tu, agak-agak siapa yang duduk kat rumah tu, yang bertandang tinggal kat situ? Jin, setan, makhluk halus tu lah yang duduk kat situ. Sebab tu kalau nak pergi, nak masuk, nak duduk ke, baca Quran, baca doa, baca Al-Baqarah dan sebagainya. Kok kita tidur kat situ, lagi ada yang tumpang tolong dodoikan kita tidur tu. Lepas tu tidur tak bangun terus. Jadi bila kita masa tak lama sebenarnya. kita tazkirah ringkas pagi ni, subuh ni. Jadi Nabi nak umpamakan demikianlah sebagaimana rumah yang usang bila ditinggalkan lama, tak ada penghuni, orang yang hidup duduk di situ, tak ada yang uruskan rumah tu roboh dan sebagainya, jin, setan yang duduk bertandang kat situ, kat rumah usang tu. Demikianlah hati manusia. Hati manusia bila tak ada Al-Quran yang menyuburkan, menghidupkan hati tu, maka siapa yang akan bertandang dekat hati dan jiwa manusia tu? Setan. Cakap syaitan kang, sopan sangat. Setan lah senang. Jadi hati manusia satu daripada dua yang akan duduk dekat situ. Sama ada yang duduk pada hati manusia itu adalah Al-Quran, ataupun yang duduk dekat hati manusia adalah Asy-Syaitan. Satu daripada dua. Kalau orang tu hati dia subur dengan Al-Quran, maka hatinya akan hidup. Apa makna hati dia hidup? Tanda dia punya jiwa tenang. Dia kadang-kadang sedih, kadang-kadang risau, tu biasalah sebagai manusia. Tapi secara umumnya hati dia tenang. Bila mana dia suburkan hati dia dengan pembacaan dan penghayatan Al-Quran. Hati dia tenang tu mana hati dia hidup. Dan orang yang hati dia kosong daripada Al-Quran, dia tak akan tenang hidup. Sebab hati dia dah mati. Sekalipun mungkin dia dah rasai semua keseronokan, kesenangan dunia. Tak ada apa yang dia tak pernah rasa. Semua tempat pelancongan kat dunia ni dia dah pergi. Sampai planet Marikh, planet Pluto, sampai planet ke berapa dia dah pergi dah. Semua benda dia rasa, semua makanan sedap dia dah rasa. Semua keseronokan dunia dia dah rasa, tapi dia masih tercari-cari. Apa benda yang aku rasa tak puas lagi. Apa? Sebab hati dia kosong. Sebab tu kadang-kadang kita pelik, kita dengar berita pelakon sekian ke, selebriti sekian ke, penyanyi sekian terkenal dunia, dah ada banyak kekayaan, tiba-tiba dengar satu hari berita mati bunuh diri. Cek-cek rupanya ambil dadah dan sebagainya. Duit banyak, semua kesenangan ada. Kenapa bunuh diri? Umur muda lagi. Kenapa mati bunuh diri? Sebab hati dia kosong. Dia rasa aku nak dapat kepuasan, kebahagiaan ni mungkin dengan duit. Guna duit untuk kesenangan tu, tak dapat ketenangan hati. Aku rasa kena pergi melancong sana kot. Pergi. Jiwa masih kosong. Pergi sana sini, buat itu ini, macam-macam aktiviti, pergi naik angkasa lepas, turun balik, tak jumpa kebahagiaan.
Pergi menyelam bawah dasar laut sampai jumpa ikan paus, ikan apa benda, ikan pun terkejut. Kau kat atas darat pasal apa turun ke sini pula? Aku pun tak naik ke darat sana. Dia cari ketenangan kat atas langit, kat bawah dasar laut, dekat semua benda dia buat tak jumpa ketenangan. Lalah dia fikir, aku rasa mungkin ketenangan ni tak ada kat hayat sekarang kot. Aku kena pergi alam sana lagi, satu lagi alam barzakh sana kot. Dia pergi bunuh diri. Bunuh diri bukan jumpa ketenangan pula, jumpa mungkar nakir pula. Lagi tak tenang dalam kubur lagi. Jadi ketenangan itu hanya boleh digapai dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kunci ketenangan yang membuatkan orang itu hidup bahagia, tak kira dia kaya atau miskin, sihat ataupun sakit. Kalau ada orang kaya dan dia ada Al-Quran dalam diri dia, dia akan tahu macam mana nak gunakan kekayaan dia dengan ketaatan kepada Allah. Dia orang miskin dan dia ada Al-Quran dalam hati dia, dia akan tahu macam mana nak sabar menghadapi ujian kemiskinan yang Allah uji dia tu. Dia orang yang sihat dan dia ada Al-Quran dalam diri dia, dia tahu nak bersyukur kepada Allah atas nikmat kesihatan tu. Dia orang yang sakit dan dia ada Al-Quran dalam diri dia, dia mampu hadapi ujian sakit itu dengan bimbingan dari Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita lihat berkaitan dengan bahagian awal hadis ni. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu macam kubur, mana jangan biar ada orang mati duduk kat rumah kamu, bukan mati tubuh badan tapi mati jiwa kerana tidak ada Al-Quran langsung di dalam diri. Lalu kita mungkin tanya, kalau orang tu hati dia dah gelap atau dah mati atau dah nazak ke, ada peluang ke nak hidupkan balik atau rawat hati dia? Ada. Caranya dengan adalah membaca dan menghayati Al-Quran. Cuma antara banyak-banyak surah dalam Al-Quran, apakah surah yang paling, antara surah yang paling berpotensi besar merawat dan menyuburkan jiwa dan menghidupkan semula hati? Antara surah itu adalah surah Al-Baqarah. Antara surah yang paling berpotensi menghidupkan semula hati manusia dan menghalau syaitan jauh-jauh. Sebab itu Nabi bersabda di bahagian kedua hadis ni tadi, Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan menjauhkan diri, melarikan diri daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Cuma perbahasan bacaan Al-Baqarah ni macam mana, mesti baca sehari ke, lepas tu mesti baca sampai habis 286 ayat ke, panjang tu. Ataupun baca certain ayat tertentu, ayat kursi, awal Baqarah, akhir Al-Baqarah ke, tu kita cerita lain kali lah, panjang ceritanya. Jadi cuma satu perkara yang boleh kita lihat di sini, bila mana Nabi bagi tahu syaitan melarikan diri daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, maknanya apa? Maknanya Nabi tak kata sesungguhnya syaitan tidak masuk rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Kalau Nabi kata syaitan tak masuk rumah tu, maknanya selagi orang tu kat dalam rumah, dia selamat daripada gangguan syaitan. Tapi kalau orang tu keluar rumah dia nak sidai pakaian ke, angkat pakaian ke, nak ambil pasal barang pos daripada postman ke, atau nak ambil barang kat kereta ke, keluar rumah, mungkin dia terdedah kepada gangguan syaitan kalau syaitan sekadar tak masuk. Tapi Nabi kata apa? Yang firu, syaitan bukan sekadar tak masuk, syaitan menjauhkan diri, melarikan diri daripada rumah dia. Maknanya apa? Dalam rumah dia selamat dari gangguan syaitan, di luar rumah, sekitar rumah dia pun dia selamat daripada gangguan syaitan. Mana syaitan dari jauh berapa kilometer tak berani dekat dengan rumah dia. Kalau dekat boleh terbakar. Sebab rumahnya didindingi, dibentengi dengan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan jadi juga nak jelaskan kelebihan surah Al-Baqarah ini, ialah bila mana dibaca di dalam sebuah rumah itu, maka kelebihan fadilatnya dapat pada semua penghuni rumah itu. Keberkatan yang banyak. Keberkatan yang kita tahu, macam contoh surah Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq, An-Nas boleh dibaca untuk pelindung diri juga daripada syaitan. Tapi bezanya kalau Al-Falaq, An-Nas, surah yang pendek ni dibaca untuk individu. Kita baca untuk pelindung diri kita aja. Berbeza dengan Al-Baqarah, surah yang panjang ni, bila dibaca dia menjadi benteng dan pelindung untuk semua penghuni rumah kita. Dia cover lagi besar lagi lah, lagi luas lagi.
Jadi itu antara kelebihan dan keistimewaan dan fadilat surah Al-Baqarah. Jadi memandangkan masa kita pun dah pukul 8 dan saya pun sebenarnya nak kena hantar anak di sekolah lepas ni. Jadi itu sedikit sebanyak yang sempat kita kongsikan secara ringkas yang kita akan huraikan lebih panjang insya-Allah di kesempatan lain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri kita, dan semoga apa yang sedikit sebanyak kita kongsikan pada pagi ini memberi manfaat terutama kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama kita pada pagi ini. Semoga Allah berkati kita semua dan ahli keluarga kita semua, dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi'i yang sudi bersama dengan kita di kuliah subuh pada pagi ini bagi membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah. Mudah-mudahan Allah ijabahkan segala doa-doa kita pada pagi ini sebab kita membaca surah-surah Yasin dan membaca surah Yasin dan juga doa bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Syukran jazilan juga pada Al-Fadil Ustaz. Hari itu lanjutan daripada surah Fatihah, dan hari ini kita sambung dengan surah Fadilat daripada surah Al-Baqarah, iaitu surah yang terpanjang dan merupakan juga surah agung yang terdapat juga ayat kursi di dalamnya. Jadi Ustaz beritahu tadi, jangan jadikan rumah kita seperti kubur. Jadi kita sama-samalah bermanfaat, ambil segala ibrah dan sampaikan. Mudah-mudahan kita sentiasa menghidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Seperti apa yang Ustaz beritahu tadi, surah Al-Baqarah ini kita bacakan untuk jadi benteng pada seluruh penghuni dalam rumah kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan barakah, memberi manfaat kepada kita semua apa yang telah disampaikan, walaupun tazkirah yang agak ringkas. Insya-Allah di kesempatan akan datang kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz lagi untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang disampaikan, iaitu jangan jadikan rumah kita seperti kubur. Ingin saya mewar-warkan program-program anjuran Gema Nur Iman, iaitu seperti yang semua sudah sedia maklum, daurah puasa kita bersama dengan Ustazah Misnah Miran pada malam besok pukul 8.15 malam, dan pada hari Rabu kita ada juga lagi dengan fik puasa bersama dengan Ustazah Afzan Abdul Manap Rabu 19.15 malam. Dan kita sebelum Ramadan kita ada forum khas bersama dengan asatizah jemputan kita, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama dengan Gema Nur Iman pada bulan Syakban dan terusnya program-program Ihya Ramadan, dan kita akan mulakan dengan program ambang Ramadan dan seterusnya, munajat sahur, satu hari satu juzuk bersama asatizah, tadarus Al-Quran, hatam Quran dan tabir di ambang Syawal. Jadi teruskan bersama dengan Gema Nur Iman. Dan kepada para penginfak yang budiman, teruslah berinfak untuk membolehkan pihak Gema Nur Iman melancarkan lagi program-program bersama dengan asatizah pilihan, asatizah jemputan kita, insya-Allah. Dan untuk makluman para Jumaat, kuliah kita sebentar lagi nanti bersama dengan Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, tajuk Biografi Agung Rasulullah, penulis buku Biografi Agung Rasulullah, untuk kuliah Duha 8.15, lebih kurang 10 minit lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli. Dan
kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz pun dah baca tasbih kafarah dan surah As. Jadi saya mewakili tim Gembantu Iman. Mohon maaf atas kekurangan kekilafan sepanjang kuliah pada pagi ini, dan saya akhiri kuliah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.